Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Untuk korang yang baru terjumpa channel ni, terima kasih sebab sudah klik video ni. Dan untuk subscriber tetap AA, terima kasih sebab sudah setia bersama saya, dengar cerita-cerita yang AA sampaikan walaupun panjangnya bereka-eka tanah. Jadi terima kasih untuk semua yang dah support saya. Sebelum ke cerita kali ni, korang yang belum subscribe tu, tekan-tekanlah tombol subscribe. Free je, tak perlu bayar. Dan yang paling penting, menaikkan semangat saya untuk buat video yang lagi best dan terbest-best. Suka hati aku je lah terbest-best. Korang mesti dah tahu kan, sekarang tengah pakai produk Scarlett. Jadi produk Scarlett ni sebenarnya didatangkan dengan dua series. Diorang ada Brightly Ever After series yang ini, dan juga diorang ada Acne series. Jadi untuk korang yang ada masalah berjerawat, bolehlah pilih Acne series. Tapi untuk yang cuba mencerahkan kulit sama macam saya, kita sama-sama boleh guna Brightly Ever After series. Jadi untuk complete set dia ada 4 produk. Diorang ada facial wash, diorang ada Brightly Ever After serum. Dah tu diorang ada Brightly Ever After day cream, dan diorang ada Brightly Ever After night cream. Jadi saya dah pakai produk ni dekat dengan sebulan dah, dan efek dia memang sangat-sangat best bagi saya. Dan yang paling penting, semua bahan yang ada dalam produk ni semuanya ejen-ejen untuk mencerahkan kulit dalam masa yang singkat dan juga selamat. Dan ya, bila kita dah pakai ni, pori-pori kita pun makin kecil, kulit pun makin lembab. Dan yang paling best, produk ni cepat sangat meresap dalam kulit. Jadi lepas kita dah apply, kita tak rasa pun macam kita pakai sesuatu tau. Harganya pun saya rasa sangat-sangat berpatutan. Korang boleh tengok dekat Shopee. Kalau untuk facial wash ni, harganya hanya RM28 je. Dan serumnya pula harga dia RM29. Krim siang dan juga krim malam diorang pun harganya RM28 sahaja. Jadi tak adalah mahal sangat kan, masih lagi mampu. Dan untuk korang jangan risau, produk ni sesuai untuk dipakai sama ada lelaki ataupun perempuan, dua-dua pun boleh. Jadi produk dia juga ada register di bawah BPOM, ataupun kalau kita dekat sini semacam KKKM lah. Jadi jangan risau, memang selamat untuk digunakan. Produk diorang bebas daripada mercury dan hydroquinone. Jadi untuk korang yang berminat untuk dapatkan produk ni, korang boleh pergi ke ruang description dekat bawah. Saya ada tinggalkan link dekat bawah. Dan korang juga boleh pergi ke Shopee, search dekat sana, memang banyak sangat produk ni. Jadi terima kasih untuk Scarlett sebab dah taja video kali ni. So sekarang jom kita tengok video apa pula kali ni Okey, video kita pada kali ni lebih kepada mengajar kita betapa pentingnya pergaulan. Orang kata jangan sampai tersalah pilih kawan. Macam cerita kita pada kali ni lah. Jadi cerita kita untuk video kali ni bagi saya agak menyedihkan. Sebab seorang anak gadis yang sangat baik, penyayang dan dilabel perfect oleh semua orang. Tapi sayangnya dia tersalah pilih kawan. Dan terjebak pula dengan geng-geng penyangak tau. Yelah, sampaikan boleh meragut nyawa dia. Sudah sedia? Jom kita mula. Sebelum tu saya nak bagi tahu korang, walaupun korang tak tanya, saya pakai turun labuh macam gini ni sebab baju saya ada basah sikit tau. Takutnya nanti ada yang cakap ada pakai turun labuh macam tu kan. Lepas tu sekali tengok video yang lain, kenapa pakai macam biasa balik? Sebenarnya tak, sebenarnya ada macam basah-basah sikit. So saya turunkanlah turun ni, okey. Okey, sebelum tu kita kenal dulu siapa anak gadis yang dimasukkan. Nama gadis ni adalah Rachel Rose Berkheimer. Masa kejadian tu, umur dia baru je 18 tahun. Dan dia lahir pada 16 Januari 1984. Dia tinggal dengan mak dia, Dennis Berkheimer, ayah dia, Bill Berkheimer, dan juga kakak dia, Megan Berkheimer. Jadi diorang semua tinggal dekat Everett di Washington, USA. Macam yang saya cakap tadi, mak, ayah dan juga kakak Rachel ni gambarkan dia sebagai seorang yang sangat baik. Dia orang yang jenis dengar kata dan juga senang sangat nak bergaul. Ramah lah orangnya. Memang daripada gambaran tu perfect girl. Jadi Rachel daripada kecil lagi dia memang sangat aktif bersukan. Malah ramai yang cakap dia adalah salah seorang yang terbaik dalam sukan. Dia juga orangnya sangat lucu. Ayah dia percaya yang anak dia ni cun sangatlah kalau jadi pelawak. Tak pun kerja atas pentas yang jenis hiburkan orang. Dia lah macam artis ke pengacara ke apa kan. Sebab katanya Rachel ni senang sangat terhibur dan juga suka buat orang terhibur. Cuma
Masa tu Rachel bercita-cita untuk jadi doktor haiwan. Sebab dia berfikir jadi doktor haiwan tu lebih praktikal. Ada career macam tu lah kan. Tapi sebenarnya deep down dalam hati dia memang nak jadi seorang artis. Dia juga seorang yang bersemangat tinggi. Malah katanya dia akan tulis dekat cermin goal dia dalam minggu tu. Ataupun goal untuk setiap hari tau. Jadi yang mana goal dia tu yang dah tercapai dia akan tick. Dari tahun 90-an dulu memang ramai sangat cikgu-cikgu ni yang akan suggest student dia untuk buat macam tu. At least kita tahu dalam minggu ni apa je yang perlu kita buat. Jadi pada awal tahun 2000, masa tu Rachel ni bersekolah menengah. Umur dia dalam 16 tahun masa tu. Dan masa dia remaja itulah dia kehilangan 6 orang kawan dalam tragedi yang berasingan. Bukan seorang, bukan dua tau, tapi 6 orang kawan dia. Ada salah seorang kawan dia yang mati lemas. Ada kawan dia yang lain pula kemalangan. Dan ada juga yang terkena tembakan. Dah tu ada juga yang ambil keputusan untuk menghabiskan nyawanya sendiri. Ya, ada kawan dia yang bunuh diri. Jadi kehilangan 6 orang kawan dalam masa yang sama, dalam tahun yang sama, memang satu tragedi yang sangat-sangat memberi kesan pada hidup dia. Dan yang paling buat dia terkesan sebenarnya salah seorang kawan yang meninggal tu adalah kawan baik dia. Namanya Corey Haynes. Yang mana Corey ni dia meninggal disebabkan kemalangan kereta. Katanya Rachel dan juga Corey ni memang rapat sangat daripada kecil lagi. Sampaikan ayah dia cakap yang diorang berdua ni soulmate tau. Diorang macam ada hubungan abang dan juga kakak. Saling menjaga antara satu sama lain. Jadi kehilangan kawan-kawan dia tadi membuatkan dia jadi bersedih terlalu lama. Sampaikan makin lama makin prestasi dia merosot. Dari segi sukan, dari segi akademik, semuanya jadi merosot. Dia sendiri pun dah tak melawak lagi. Dia tak banyak cakap macam biasa. Dia jadi kurang untuk senyum. Dan yang paling penting dia tak lagi bercita-cita tinggi seperti sebelum ni. Masa dia umur 17 tahun, dia mula pergi kelab malam. Banyak habiskan masa untuk berparti. Dan dalam masa tu jugalah, dia kenal dengan seorang lelaki yang bernama John Anderson. Katanya John ni 2 tahun lebih tua daripada Rachel. Jadi pada masa tu, John ni dia kenalkan Rachel dengan geng-geng dia, dengan kawan-kawan dia lah kan. So, diorang pun saling-saling kenal. Rachel pun makin kenal ramai orang. Tapi, bukanlah kawan-kawan yang sepatutnya dia kenal. Ya, sebenarnya yang dia kenal tu, kawan-kawan baru dia tu adalah satu kumpulan geng. Dan dia tahu, dia sedar sangat yang diorang tu semua sangat bahaya. Cuma dia tetap juga berkawan dengan satu kumpulan geng tu. Jadi daripada situlah dia mula bergaul dengan orang-orang yang tak pernah dia bergaul sebelum ni. Yelah, sebelum-sebelum ni kan dia berkawan dengan orang-orang yang baik, dengan orang yang bercita-cita tinggi, orang yang nampak masa depan macam tu kan. Tapi kawan baru dia ni terdiri daripada samseng-samseng yang selalu sangatlah keluar masuk penjara. Dah tu diorang ni semua adalah kaki dadah, kaki pukul, kaki mabuk, dan semua kaki lah ada pada kumpulan ni kecuali kaki bola. Kaki bola orang yang suka main bola tu kan. Jadi sebab Rachel tahu yang kawan-kawan baru dia ni sangat-sangat bahaya, so dia tak bagi tahu dengan keluarga dia yang dia berkawan dengan geng-geng ni. Dalam masa yang sama, dia juga terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Dan masa umur dia 18 tahun, dia buat keputusan untuk berhenti sekolah tau. Dan adalah satu hari, ayah Rachel tadi, Bill tu kan, dia pergi cek bil telefon. Bil telefon rumah lah kan pada masa tu. Dan jumlahnya tu $440. Sangat-sangat banyak. Satu jumlah yang besar kan. So ayah dia pun heran lah. Dah siapa pula yang guna telefon kat rumah ni sampaikan bil tu $440. Jadi ayah dia tadi pun pergilah cek. Bila dah cek, dia dapat tahu yang masa tu Rachel selalu buat panggilan telefon dekat penjara. Dia selalu bergayut dengan seseorang yang ada dalam penjara. Rupa-rupanya panggilan tu dibuat kepada John Anderson, yang mana pada masa tu si John ni ada dalam penjara. Bukan tu je, sebenarnya si John ni adalah ketua kepada kumpulan yang diorang panggil The North West Mafia. So kumpulan geng-geng tu semua tadi kan. Ya, si John ni lah ketuanya. Dan ahli geng tu sendiri pun tak ada satu pun yang bersekolah. Diorang selalu melepak je, diorang selalu ambil dadah, jual dadah, curi dadah. Dah tu diorang suka sangat main video game dan juga berparti. Katanya minum-minum sampai mabuk macam gitu. Sambil-sambil diorang akan ambil dadah. So itulah kerja diorang sehari-hari. Jadi masa John ada kat dalam penjara tadi, sebenarnya si Rachel dan juga John ni dah sah bergelar girlfriend dan juga boyfriend. Bukan suami isteri tau, boyfriend dan juga
juga girlfriend. So sebab itulah si Rachel ni dia selalu call John tau, walaupun dia tahu yang John tu tengah masuk penjara sekarang ni. Dan John juga dia ada hantar surat dekat Rachel. Isi surat tu sebenarnya tentang perasaan cinta dia pada si Rachel ni. Cuma isi surat tu kalau sekali kita baca, seolah-olah macam si John ni obses sangat dengan Rachel. Dia tulis macam ni: kau duniaku, kau segala-galanya, kau buat jantung aku berdegup, kau buat aku bernilai, dan kau buat aku berfikir. Aku tak rasa yang aku boleh atau mampu hidup tanpa cinta kau. I love you, I love you, I love you. Sebanyak 33 kali tau. I love you, I love you, I love you, I love you. Tulis I love you sebanyak 33 kali. Penuh satu muka surat. Tak kerasa macam wow, banyak betul dia punya love. Okey, dalam surat yang lain pula dia tulis macam ni: aku tak tahu macam mana untuk buktikan yang kau sangat istimewa untuk aku. Aku akan bunuh million orang kalau aku terpaksa hanya untuk bersama denganmu. Oh, cheesy, so cheesy kan. Jadi bila ayah Rachel ni tahu yang si Rachel tengah bercinta dengan seseorang yang ada dekat dalam penjara, mak ayah mana yang nak duduk diam je kan. Ayah dia pun mulalah tegur Rachel ni, mula bagi nasihat. Tapi Rachel dia tetap juga berkeras. Dia setia dengan John dan dia nampak sisi baik masih lagi ada pada John. Katanya dia yakin lepas John keluar daripada penjara ni, John akan berubah dan mereka akan okey-okey je. Tapi John sangat-sangat insecure tau. Setiap kali dia jumpa dengan Rachel, dia akan check rambut Rachel. Dia akan cium rambut dan juga baju Rachel. Sebab dia nak pastikan yang tak ada bau lelaki lain pada badan Rachel. Creepy kan? Dan nampak dekat situ memang lelaki ni memang obses gila. Kakaknya Rachel pun, Megan tadi kan, dia pun perasan tau banyak sangat kesan lebam pada badan Rachel selepas Rachel ni bercinta dengan John. Cuma bila Megan tanya, Rachel akan sedaya upaya untuk melarikan diri. Dia tak nak cerita apa yang dah berlaku dekat dia. Dia tak nak share macam mana dia boleh dapat kesan-kesan lebam tu semua. Jadi masa John ada dekat dalam penjara tu lah, si Megan dia pujuknya Rachel untuk ceritakan sebenarnya apa yang dah berlaku dengan kau. Dan masa tu lah Rachel dia ceritakan semuanya yang dah berlaku. Rachel cakap yang dia takut dan dia ceritakan yang perangai John yang sangat-sangat posesif, cepat cemburu. Lepas tu dia selalu fikir yang Rachel ni akan curang dengan dia. Dan John juga dia akan ugut dengan bermacam-macam ugutan. Lepas dah luahkan perasaan dengan Megan tadi, Megan pun bagi nasihat dekat dia kan, dekat Rachel ni. Dan masa tu lah dia macam bernekat untuk putuskan hubungan dia dengan John. Sementara John masih lagi ada dalam penjara masa tu. Pada masa tu juga Rachel mula berubah. Katanya dia mula pergi ke church dengan ibu dia dan dia banyak luangkan masa dengan family dia, dengan kawan-kawan yang baik yang sebelum-sebelum ni. Dan seolah-olah macam dia dapat diri dia balik. Ayah Rachel pun dia perasan tau. Ada satu hari tu anak dia duduk dekat beranda dan ayah dia nampak Rachel ni berseri-seri sangat pagi tu. Macam happy je. Sesuatu yang dah sangat lama dia tak nampak ada pada anak dia. Dan masa tu jugalah Rachel cakap yang dia kenal dengan seorang kawan yang namanya Maurice Rivers. Katanya nasib Maurice tu pun lebih kurang sama juga dengan Rachel. Yelah agak menyedihkan juga yang mana Maurice ni sebenarnya dalam proses untuk keluar daripada geng tu. Ya, dia pun salah seorang daripada ahli geng John tu juga. Maurice ni dia sama umur dengan Rachel dan selama ni dia memang hidup dalam dunia jenayah. Hidup dia memang terumbang ambing lah. Dan daripada kecil lagi dia tinggal dekat rumah anak-anak yatim. Satu-satunya ahli keluarga yang dia masih kontak adalah nenek dia. Dia memang tak berhubung langsung dengan mak dan juga ayah dia. Jadi bila dia jadi ahli geng tadi, dia mula rasa perasaan dijaga tau. Dilayan macam ahli keluarga sendiri. Sesuatu yang dia tak pernah rasakan dengan keluarga dia yang sebenar. Katanya masa dia tengok Rachel keluar daripada geng tu dan nak perbaiki hidup dia jadi lebih baik lagi, dia pun seolah-olah macam terpanggil untuk ikut jejak langkah Rachel ni. Dia pun nak keluar daripada geng tu juga dan nak baiki hidup dia juga. So dia minta supaya Rachel ni tolong dia. So dia orang pun plan lah untuk pergi sekolah sama-sama, baiki hidup masing-masing macam tu kan. Dah tu dia orang plan untuk graduate, plan untuk cari kerja, dan yang paling penting dia orang nak dapatkan hidup yang normal selepas ni. So settle kan dekat situ kan. Cuma
beberapa minggu lepas tu, John Anderson tadi keluar daripada penjara. Dan mereka berdua, Rachel dan juga Morris tadi, tak tahu macam mana dia boleh pergi masuk balik ke dalam geng tu. Jadi ahli geng kongsi gelap tu balik. Mungkin ada ugutan ataupun paksaan ataupun yang sewaktu dengannya lah. Lepas si John tadi keluar je daripada penjara, Rachel dia baik balik dengan John. Dia couple balik dengan John tau. Cuma masa ni Rachel dah tak berapa sangat dah dengan John. Tak macam dulu. Dulu dia terlalu ikut je. John cakap apa dia ikut. Sekarang ni dia sedikit demi sedikit melawan apa yang John cakap. Kalau John ni layan dia macam macam tu, dia kena bantai ke apa kan, dia akan minta untuk break up. Cuma esoknya tu dia orang akan baik balik, couple balik. Yelah, mungkinlah ada paksaan ataupun ugutan daripada si John ni kan. Okay, sampailah last kali Rachel tadi dia buat keputusan, ini last, dia dah tak nak dah ada hubungan apa-apa dengan si John ni. Dan Rachel dia pergi lepak dengan kawan-kawan dia, kawan-kawan yang baik ni. So masa tu dia dah tak hiraukan langsung dengan si John. Masa tu lah si John ni jadi tak keruan tau. Tambah pula dia adalah pengguna dadah yang tega. Tak payah cakap lah kan, dia mula paranoid, dia mula berhalusinasi dan juga dia mula bencikan si Rachel ni. Psycho kan. Macam kes yang sebelum ni yang kita pernah bahas, yang berlaku dekat Korea kan. Kalau tak silap saya, Kim namanya. Yang mana mula-mula tu dia suka, lepas tu dia selalu stalk, lepas tu dia cakap dia suka, dia tak terima yang orang reject dia, dan last kali dia pergi bunuh orang tu dekat apartmen rumah ni kan. So macam ada 11-12 dengan cerita kali ni lah. Obses yang membawa padah. Okey, sambung. Jadi si John tadi dia pergi bagi tahu ahli kumpulan yang lain yang Rachel ni dah mengkhianat dah. Rachel dah jadi pengkhianat sekarang ni. Sebab si Rachel ni dah pergi bocorkan rahsia kumpulan dia orang, rahsia geng dia orang ni kepada geng pihak lawan. Sebenarnya tak pasti sama ada betul ke si Rachel ni yang pecahkan rahsia tu, ataupun sesaja je si John ni buat-buat cerita sebab dia dah benci dengan si Rachel ni kan. Dia nak balas dendam dengan Rachel ni. Dan tak lama lepas tu Rachel ada dengar khabar yang mengatakan ada orang yang nak bunuh dia. Jadi masa tu Rachel hidup dalam keadaan ketakutan tau. Dia pun mengadulah dengan kakak dia kan, si Megan tadi kan. Cuma masa tu Megan ni macam percaya tak percaya lah. Dan dia cakap mungkin budak-budak ni nak tunjuk hebat je kot, nak tunjuk kuat macam tu lah kan. Saja je nak takut-takutkan Rachel ni. Dan ugut Rachel macam-macam supaya Rachel ni takut untuk pecahkan rahsia geng dia orang. Jadi pada 23 September 2002, masa tu Rachel diajak ke sebuah parti. Diorang sebenarnya berkumpul dalam sebuah rumah, minum-minum, ambil dadah sama-sama, dah tu lepak-lepak, sambil-sambil diorang main video game. Sebenarnya masa tu dia dah tak kawan sangat dah dengan geng-geng ni semua kan. Cuma bila dah diajak ke parti tu, dia nak juga pergi ke parti tu sebab dia nak buktikan yang dia tak bersalah dan dia tak bocorkan rahsia geng ni. Jadi pada petang tu Morris pun pergilah ambil Rachel, dan dalam pukul 3 petang dia sampai ke rumah yang dijanjikan tu. Masa tu semuanya nampak okey je. Mereka borak-borak, minum-minum, sambil-sambil ambil dadah kan. So masing-masing enjoy lah masa tu. Tiba-tiba si John ni dia datang dan dia tendang pintu. Katanya dia tak happy sebab tengok semua orang bergembira masa tu. Jadi ada beberapa version tentang kejadian ni tau. Depends pada pemberi maklumat tu lah. Dan yang memberi maklumat tu pun sebenarnya ahli geng ni juga, orang yang ada pada masa kejadian. Ada yang cakap John ni tak diajak untuk ke parti pada hari tu. Jadi dia pun marah lah sebab dia tak diajak. Ada juga yang cakap yang John pada masa tu ada dekat taman dan tengah gali lubang. Tak tahulah lubang apa yang dia gali. Dan dia marah sebab tak ada siapa pun yang tolong dia. Dia kena buat kerja tu seorang-seorang. So sebab tak ada orang tolong dia, dia pun pergi tendang pintu tu dan dia pergi mengamuk dengan semua orang. Dia mula menjerit-jerit, marahkan semua orang, dan dia pergi belasah semua orang yang ada dekat situ. So dia orang pun bergaduh lah kan, bergaduh-gaduh antara sama geng tu. Dan dalam masa yang sama dia boleh keluarkan pistol tau. Bila dah keluarkan pistol macam tu, si Rachel tadi pun dah tak sedar hati lah kan. Ni dah salah dah ni. Kalau dia tak lari daripada situ, dia pula jadi mangsa kan. So dia pun slow pergi ke arah pintu untuk melarikan diri. Cuma tak sempat lagi dia sampai dekat pintu, si John tadi pergi tarik rambut dia dan tumbuk bahagian muka Rachel. Lepas tu dia humbannya dekat lantai. Dah tu seluruh anggota geng tiba-tiba je boleh berkerumun datang ke arah Rachel yang dah terbaring atas lantai tadi, dan diorang semua mula bantai Rachel. Diorang semua tendang Rachel selama beberapa minit tau. Dan tak lama lepas tu, salah seorang daripada geng ni, dia minta untuk buka radio kuat-kuat supaya orang dekat luar tak dengar yang si Rachel ni tengah menjerit. Rupa-rupanya semua kejadian ni dah pun dirancang oleh ahli kumpulan ni. Diorang ajak Rachel tu bukan untuk berparti pun. Diorang dah plan dah untuk bantai Rachel ni. Yang kelakarnya, aksi tendang pintu tu pun diorang plan tau. Banyak betul kan diorang tengok
tengok filem aksi. Bolehlah nak selitkan drama dekat situ kan. Jadi apa yang jadi sebenarnya masa John ni ada dekat dalam penjara, masa tu si Rachel ni dah putuskan hubungan dengan dia kan. Si John call pun tak dapat, dan Rachel sendiri pun memang tak kontak langsung dengan si John ni. Si John hantar surat pun dia tak balas langsung kan. Dan masa tu lah sebenarnya si John ni dah sakit hati gila dah dengan si Rachel. Jadi dah timbul dah dendam dekat situ. Dalam masa yang sama, si John dia minta untuk Maurice pergi berkawan rapat dengan Rachel, berbaik-baik dengan Rachel, sebab dia nak tahu apa rancangan Rachel pada masa tu. Jadi lepas dah keluar penjara tu kan, dia orang bersama balik, dan last kali dia orang putus untuk selama-lamanya kan. Jadi masa ni lah si John dia gunakan Maurice sekali lagi untuk pergi ajak Rachel datang ke parti tu supaya dia boleh balas dendam. Jadi pelaku untuk kes ni macam yang kita tahu, ex-boyfriend dia iaitu John Anderson 20 tahun. Yang kedua Maurice tadi 18 tahun, yang konon katanya berubah, tapi sebenarnya rupa-rupanya John Anderson tu dia bekas roommate kepada Maurice. So diorang memang kenal rapat gila lah kan. Okay, yang ketiga adalah John Whittaker yang berumur 22 tahun, ataupun John Whittaker ni diorang panggil dengan gelaran Whit. Jadi Whit ni pun bekas roommate kepada John Anderson juga masa diorang tinggal dekat Mukulsha. Okay, pelaku yang keempat adalah Matthew Durham yang berumur 17 tahun. Dan yang kelima adalah Nathan Lovelace yang berumur 16 tahun. Jadi Matthew dan juga Nathan ni sebenarnya kawan sekolah menengah Maurice masa diorang sekolah menengah dulu. Yang keenam adalah Yusof Jihad, ataupun dia lebih dikenali dengan gelaran Kevin. Dan dia yang paling tua tau, umur dia dah 32 tahun pada masa tu. Jadi rumah dia lah yang diorang guna untuk berparti, untuk berkumpul tu semua. Cuma katanya itu rumah dia berkongsi dengan girlfriend dia. Tak tahulah sama-sama bayar ke macam mana, entahlah. Cuma rumah bersama lah kan. Katanya Yusof ni mungkin adalah ketua kepada geng ni, sebab Yusof ni lah yang ajak budak-budak ni untuk join geng ni, ataupun untuk buka geng ni. Dan Yusof ni jugalah yang ajak John Anderson. Jadi tak pasti sama ada John Anderson tu ketua ataupun Yusof ni yang ketua. Atau mungkin Yusof ketua sebenarnya, tapi John ni dia punya perangai ataupun karakternya tu nampak macam dia yang ketuanya. Okey, ada lagi pelaku yang ketujuh, namanya Jeffrey Barr yang berumur 22 tahun. Jadi Jeffrey ni dia jiran kepada Yusof tadi. Dan pelaku yang ke-8 adalah Tony William yang berumur 20 tahun. Tony ni sebenarnya jiran kepada Yusof juga, dan dia merupakan sepupu kepada girlfriendnya si Yusof ni. Okey, kita sambung. Lepas dah diorang ni semua, ke-8 diorang dah puas hati dah bantai si Rachel tadi, katanya mereka ikat pergelangan tangan dan juga kaki Rachel dengan menggunakan tape, dan diorang tape juga bahagian mulut Rachel supaya tak ada orang dengar in case kalau dia berteriak kan. Diorang bawa Rachel ke tempat letak kereta dekat rumah tu, dekat garaj lah, dan diorang tinggalkan dekat situ dalam keadaan terikat selama berjam-jam. Diorang dah ikat si Rachel, tinggalkan dekat situ, dan diorang pun pergilah ke ruang tamu balik kan. Dekat ruang tamu tu sebenarnya diorang bincang lah nak buat apa dengan si Rachel ni kan. Diorang bincang sampaikan diorang buntu, dan diorang tak tahu, tak ada kesudahan diorang nak buat apa lepas ni dengan si Rachel. Macam pelik jugalah diorang punya plan tu. Tadi plan macam tendang pintu tu dah macam drama dah kan, tapi dia tak plan pun apa yang dia nak buat dengan Rachel lepas diorang semua dah bantai Rachel. Jadi masa tu adalah yang bagi cadangan. Katanya dia nak minta duit tebusan daripada ayah Rachel, dan ayah Rachel ni pula sayang sangatlah dengan Rachel. Memang dia akan bagi duit tebusan tu. Ada juga yang bagi cadangan untuk perkosa beramai-ramai, dan ada yang cadangkan kita pukul je lagi dia. So masa tu sebab cadangan pun banyak dan semuanya macam tak puas hati dengan cadangan masing-masing, semuanya tak setuju kan, tak ada kata sepakat, jadi diorang tak boleh nak buat keputusan. So diorang pun boleh pergi sambung melepak tau. Diorang hold dulu keputusan tu semua. Diorang pergi order pizza sampai, diorang lepak-lepak sambil-sambil makan pizza, sambil-sambil main game, sambil-sambil ambil dadah. Sempat lagi tau, sempat. It's heaven. Dah tak payah nak fikir pasal si Rachel yang dah terikat dekat dalam garaj tu selama 5 jam. Sampailah pada pukul 9 malam macam tu, tiba-tiba je girlfriend kepada Yusof ni sampai dekat rumah. Dah balik rumah lah kan, dah balik daripada kerja masa tu. Dan nama girlfriend Yusof ni adalah Teresa Connor. Bila dia sampai kat rumah tadi, dia masuk ke dalam garaj, dia tengok ada seorang perempuan yang dalam keadaan terikat pada masa tu. Dah tu dia pun masuk ke dalam rumah, dia buat-buat macam tak tahu apa-apa, dia buat macam tak ada apa-apa yang berlaku. Dia pergi ke arah dapur, dia ambil pisau dapur,
jauh dan dia pergi balik ke arah garaj. Dia cuba untuk lepaskan Rachel. Dia dah potong-potong tahu ikatan yang ada pada tangan pada kaki tadi kan. Cuma pada masa tu si geng-geng tadi semua datang ke garaj. Dan masa ni lah si Trisa ni dia menjerit-jerit dengan si geng ni semua. Dan dia cakap, kau tak patut buat ni semua. Kau tak patut bawa dia ke sini. Dah tu dia cakap yang dia akan call polis kalau diorang ni semua tak bawa perempuan tu keluar. Kiranya macam dia tak nak terlibat apa-apa dengan kes ni. Jadi itulah yang geng ni buat pada masa tu. Dia ambil satu beg duffel kala hitam. Lepas tu dia masukkan Rachel dalam beg duffel tu. Dah tu beg duffel tadi dia masukkan dalam sebuah jeep. Dan diorang pun pergilah daripada tempat tu menggunakan jeep tadi. Katanya dia bawa jeep tu berjam-jam tahu atas jalan. Dia duk fikir nak pergi mana lepas ni, nak pergi mana lepas ni. Sebab diorang sendiri pun tak ada hala tuju. Jadi John Anderson sebenarnya tak ada dekat atas jeep tu sebab tak muat. Dan diorang yang ada atas jeep masa tu, diorang bincang lah apa yang kita nak buat dengan Rachel ni kan. Adalah yang bagi cadangan diorang nak lepaskan Rachel. Dan diorang pun dah bantai Rachel ni. Jadi mestilah Rachel ni dah takut dah untuk bocorkan rahsia geng-geng diorang kan. So diorang buat plan lah. Kononnya macam nak pergi hotel, duduk dekat sana beberapa hari, sampaikan lebam-lebam yang ada pada badan Rachel ni hilang. Dah tu barulah dihantar Rachel balik. Dan salah seorang daripada mereka cakap, jap, dah kenapa pula kita nak kena settlekan hal ni? Ni kan masalah John Anderson. Jadi biar dia je lah yang settlekan. Kenapa kita nak kena fikir masalah dia? Dia yang buat masalah, dia settle sendiri. Ya, macam yang saya cakap tadi, John Anderson memang tak ada dekat dalam jeep tu sebab tak muat. Dah tu diorang semua hentikan kereta tadi, hentikan jeep tadi dekat sebuah hutan yang namanya Mill Creek. Diorang berhenti dekat sana dan jam dah pun menunjukkan pukul 11 malam pada masa tu. Morris tadi ada dalam jeep tu yang konon katanya sama-sama nak keluar daripada geng tu kan. Ya, dia pun ada juga dalam jeep tu. So dialah yang pergi ke belakang jeep. Dia keluarkan beg duffel tadi yang mana si Rachel masih ada dalam beg tu. So masa ni diorang berdua je yang ada dekat dalam hutan tu. Yang lain pergi naik jeep balik dan pergi ambil John Anderson. Jadi dalam masa menunggu tu sebenarnya si Morris dia sempat buka beg duffel tu tau. Dia cakap macam ni dengan si Rachel. Dia cakap, aku rasa diorang akan lepaskan kau. Kau jangan risau. Dah tu Rachel pula dia merayu-rayu untuk Morris lepaskan dia. Lepaskan dia sekarang. Bukannya nanti semua orang dah sampai sini baru nak lepaskan. Sebab dia tahu kalau diorang tu semua datang, dia akan mati pada masa tu. Katanya Rachel dia merayu-rayu dengan Morris supaya lepaskan dia. Tapi tetap sama juga Morris dengan versi keras dia nak tunggu geng-geng dia datang. Jadi pada masa ni memang Rachel sedar, Rachel tahu sangat yang dia akan mati. Dan dia cakap dengan Morris, aku tahu aku akan mati malam ni. Cuma aku tak nak mati dengan cara dilemaskan. Lepas tu Morris tadi dia zip balik beg duffel tu dan diorang tunggu ahli-ahli geng dia sampailah diorang semua sampai sini. Jadi bila geng-geng tadi dah sampai dekat rumah John Anderson, masa tu John terus bawa masuk beberapa peralatan menggali. Dah tu dia masuk ke dalam jeep tadi dan dia cakap dah jalan. Maksudnya dia dah ada rancangan dah. Dia memang plan untuk bunuh Rachel. Bila diorang dah sampai dekat hutan tadi, John Anderson dan juga John Whittaker mula gali lubang. Morris pula dia duduk dekat belakang jeep tu, dia minum dan juga dia merokok dekat sana. Jadi masa tu John Anderson ni pun marah lah dengan Morris ni kan. Oi, datang lah tolong. Macam tu lah lebih kurang kan. Dan dalam masa yang sama, Rachel yang ada dekat dalam beg duffel tu dia macam bersuara tau. Bila dah dengar suara Rachel tadi, si John Anderson dengan tak ada perasaannya dia pergi ambil penyodok tanah dan dia pergi pukul Rachel sekuat-kuatnya sebab dia tak nak Rachel bersuara lagi. Lepas dah siap gali lubang tadi, dia keluarkan Rachel daripada beg duffel tu, dia buka ikatan Rachel dan juga John Anderson dia arahkan John Whittaker untuk buka pakaian Rachel. So dia nak ambil semualah pakaian, barang kemas macam tu kan. Kiranya dia nak bogelkan Rachel supaya kalau dah beberapa tahun kemudian baru orang jumpa Rachel, mungkin orang tak akan cam dah itu adalah Rachel sebab barang-barang peribadi dia semua tak ada. Jadi Rachel pada masa tu dia cakap, tak apa, aku boleh buka sendiri. Dan last kali dia ada pakai satu cincin tau. Cincin tu sebenarnya cincin kenangan dia daripada kawan baik dia yang dah meninggal dunia tadi. Masa tu Rachel merayu sangat bagi dia simpan cincin ni. Tak pun at least bagi dia pegang cincin tu sebelum dia mati. Lepas dah bunuh nanti ambil cincin ni pun. Dia cakap lah ini cincin kawan baik dia yang dah meninggal kan. Tapi diorang semua
semua yang ada dekat situ memang tak berperi kemanusiaan langsung. Diorang tak nak ambil tahu semua tu, diorang terus rampas je cincin tadi. Rachel pun ikutkan je lah apa yang disuruh kan. Dia pun masuk ke dalam lubang yang dah digali untuk jadi kubur dia, dan dia duduk dalam keadaan berdoa. Masa tu John Anderson suruh dia meniarap dekat dalam kubur, dan John Anderson ni cakap apa tau? Dia cakap, jangan risau, kejap lagi kau akan pergi sana juga. Maksudnya pergi jumpa dengan kawan baik dia. Matilah. Dah tu John keluarkan pistol dan dia mula tembak Rachel di bahagian belakang dan juga bahagian kepala. Dia tembak beberapa das tau, sampaikan pistolnya tu jam. Dah jam tadi, dia baiki, dia cabut-cabut semua kan. Dia baiki, dah okey. Dia sambung tembak lagi, yang mana Rachel dah meninggal pun pada masa tu. Dia tembak Rachel tu sampaikan peluru habis. Mental, memang mental. Masa on the way balik tu, John Anderson dah bagi amaran dah dengan geng-geng dia semua kan. Dia cakap, siapa-siapa je yang bagi tahu hal ni kepada orang lain, akibatnya mati. Kalau tak engkau, family engkau. Lepas dah dia orang balik tadi, salah seorang geng ni, dia drive kereta Rachel. Dan katanya dia pergi tinggalkan kereta Rachel ni dekat dengan rumah ex-boyfriend Rachel. Kononnya nak tuduh ex-boyfriend Rachel ni lah yang punya kerja. Dalam masa yang sama, John Anderson ni pergi buang pistol tadi dekat dalam kolam yang ada dekat hutan sana. Morris dan juga John Matthew pula, dia kumpulkan semua pakaian dan semua bahan bukti tu, dia pergi masukkan dalam sarung bantal dan dia pergi bakar semua tu. Okey, lepas sehari kehilangan Rachel, keluarga Rachel tadi mulalah risau kan. Cuma pada masa tu dia tak adalah pergi report polis terus, sebab dia tahu yang Rachel ni berkawan dengan orang macam mana kan. Cuma keluarga cakap tak biasanya Rachel buat perangai macam ni, sampaikan tak balik berhari-hari tau. Masuk je hari ketiga, diorang cakap kalau esok tak balik lagi, diorang akan report polis. Sebab diorang cuba hubungi Rachel tapi tak dapat, diorang call tak masuk. Dan ya, esoknya tu diorang pergi report polis dan seluruh daerah sana sibuk mencari kat mana Rachel hilang. Family diorang pun masuk TV dan minta tolong orang ramai untuk carikan anak diorang. Tak lama lepas tu, mak kepada Jeffrey Bath, ahli geng yang paling muda, ya, dia datang ke balai polis dan dia buat report. Dia cakap geng-geng ni semua selalu gunakan jeep milik Matthew Durham untuk pergi mana-mana. Ada juga laporan yang cakap sebenarnya si Jeffrey tu, dia dah ceritakan semua benda kepada mak dia, apa yang dah berlaku pada hari tu kan. Dan maknya tadi pergi report polis. Cuma dia tak cakap lah yang anak dia ni terlibat dalam pembunuhan. Dia cuma bagi tahu tentang jeep tu. Jadi pihak polis pun mula tangkap Matthew, pemilik jeep tadi, untuk soal siasat. Lepas tu pihak polis pun cakap macam ni dengan dia, hey, aku tahu kau tahu sesuatu kan, baik kau cerita sekarang. Kalau kau cerita sekarang, mungkin hukuman kau ni boleh diringankan sikit. Bingo, si Matthew tadi pun terus pergi buka cerita. Dia ceritakan semua yang berlaku, tak tertinggal langsung. Dia cakap yang mayat tu ada dekat hutan, cuma dia tak pasti sangat tempat yang diorang buat kerja pada malam tu. Sebab dia cakap yang dia pergi tu time malam dan dia tak dapat nak cam tempat yang diorang tanam mayat tu. Jadi pihak polis ambil masa selama berhari-hari untuk cari lokasi sebenar tempat diorang tu semua tanam mayat Rachel. Walaupun sebenarnya diorang ada gunakan anjing pengesan pada masa tu, cuma sebab kawasan tu sendiri pun luas kan, so memang ambil masa selama berhari-hari. Dan tak lama lepas tu, anjing pengesan tadi dapat kesan sesuatu dekat satu tempat, so diorang semua pergi gali dekat tempat tu, dan dengan sekali gali je, diorang dah nampak dah ada mayat dekat situ. Masa tu, mayat Rachel dijumpai dengan keadaan tangannya seolah-olah tengah berdoa. Pihak polis juga ada terjumpa pistol yang dah dibuang dekat dalam kolam. Ada dekat area hutan tu juga. Kelongsong peluru yang ada dekat tempat kejadian memang padan dengan pistol yang ada dekat dalam kolam. So memang bingo lah kan. Dah jumpa dah senjata pembunuhannya. Dalam masa yang sama, bila pihak polis dah terima maklumat daripada Matthew yang dia orang pergi parti pada petang tu, so pihak polis tadi pun dapatkan waran geledah untuk geledah rumah Yusof. Bila dah geledah rumah Yusof tadi, dia orang jumpa saki-baki pakaian yang diorang dah bakar. Jadi adalah beberapa lagi barang milik Rachel ada dekat dalam sarung bantal yang dah separuh terbakar macam tu. Dekat rumah John Anderson pula, diorang jumpa duct tape yang sama yang diorang gunakan untuk ikat Rachel, dan juga diorang jumpa penyodok tanah yang digunakan untuk gali lubang tu ada dekat rumah John Anderson. Jadi bila pihak polis bawa semua bahan bukti tu kepada pihak forensik mengesahkan yang itulah penyodok tanah yang digunakan untuk menggali kuburnya si Rachel ni. Jadi 8 orang dah ditangkap, 5 daripada diorang ni mengaku bersalah, dan diorang mengaku bersalah dengan tuduhan apa sekalipun sebab diorang nak hukuman diorang tu diringankan.
melaporkan. So Nathan Loveless yang berumur 16 tahun, dia ada dekat tempat kejadian. Dia memang tak ambil bahagian dalam pukul-memukul ni, cuma dia ada dekat tempat kejadian dan dia tak buat apa-apa. Dia tak cuba untuk menolong, dia tak cuba untuk melaporkan. Jadi hukuman dia adalah 30 hari penjara, tapi sebenarnya dia dipenjarakan lebih kurang dalam 2 minggu je, lepas tu dah boleh keluar. Yang kedua, Tony William. Jadi Tony ni, dialah yang ikat tangan dan juga kaki dan juga mulut si Rachel. Diorang pakai duct tape tadi kan. Dan dia jugalah yang buka radio kuat-kuat sebab tak nak orang kat luar dengar yang Rachel tengah menjerit masa tu. Jadi hukuman yang dia dapat adalah 9 tahun penjara. Yang ketiga, Jeffrey Barth yang berumur 22 tahun. Katanya dia ada masa Rachel dikurung dan dia boleh pergi cerita dengan banduan lain dengan bangganya tau. Dia pergi cakap yang dia pukul Rachel ni dengan pistol dia. Jadi dia kena hukuman penjara selama 10 tahun. Okey, pelaku yang keempat adalah Matthew Durham yang berumur 17 tahun. Jadi Matthew ni, dia adalah pemandu jeep. Jeep tu adalah milik dia. So sebab dia tahu yang Rachel akan dibunuh dekat sana, jadi dia dikenakan hukuman penjara selama 26 tahun. Okey, pelaku yang kelima adalah Maurice Rivers yang berusia 18 tahun. Jadi Maurice ni orang yang memainkan peranan penting dalam kes ni sebab dia yang menculik, dia yang mengajak kan, dan dia jugalah yang tolong gali kubur Rachel. Dia tolong tanam Rachel dalam kubur tu. Jadi dia dikenakan hukuman penjara selama 26 tahun. Okey, 3 lagi pelaku ni dia tak mengaku bersalah tau. Tuduhan apa sekalipun dia tak mengaku bersalah. Jadi lagi 3 orang ni memang banyak kalilah turun naik mahkamah. Yang pertama, John Anderson. John ni perangainya sangat menyakitkan hati tau. Dia boleh pergi pandang kamera mahkamah, lepas tu dia senyum menganjing. Dan dia pergi pandang ke arah ahli keluarga mangsa, dia senyum menganjing dekat ahli keluarga mangsa pula. Bukan tu je, dia boleh pergi angkat kening, lepas tu dia kenyip mata. Kau nak apa, John? Seolah-olah macam aku dah puas hati dah dengan apa yang aku buat dengan Rachel. Kau boleh buat apa? Macam tu kan. Jadi dia didapati bersalah dengan semua tuduhan tu dan dia mungkin dapat hukuman mati. Cuma pada masa tu dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Porabeh borah. Macam mana cakap? Tolong betulkan. Porabeh borah. Suka hati je lah. Okey, pelaku yang kedua yang tak mengaku bersalah adalah John Whittaker yang berumur 22 tahun. Dia pun sebenarnya walaupun tak mengaku bersalah, tapi dia didapati bersalah dan dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Pelaku yang ketiga yang tak mengaku bersalah adalah Yusof Jihad. Orang punya rumah tu, punya kediaman tu. Jadi dia pun sama, didapati bersalah dan dia dihukum penjara selama 37 tahun. Jadi apa pendapat korang? Betul lah kan saya cakap kan? Kalau salah terpilih kawan, buruk padanya. Sebenarnya dia seorang yang baik tau, tapi disebabkan tekanan yang dia terima pada masa dia remaja tu dengan kehilangan 6 orang kawan sekaligus, itu yang buatkan dia tertekan, sangat-sangat tertekan. Cuma yelah, walaupun tertekan macam mana sekalipun kita, itu tidak membolehkan untuk kita pilih jalan yang salah. Jadi untuk kita semua yang ada anak-anak remaja, cubalah tanya keadaan diorang okey ke tak. Kita kena selalu jadi pemerhati tau. Perhatikan keadaan diorang, sama ada emosi diorang tu okey ataupun tak. Kalau tak okey, masa itulah kita nak jadi mak, masa itulah kita nak jadi ayah kan. Nasihatkan diorang. Yelah, buatlah apa yang patut. Jadi saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni dan mungkin korang ada pendapat korang sendiri, bolehlah komen dekat bawah. So macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.